Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah beserta taufik untuk kita hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dan memberikan pengakhiran kepada penghidupan kita ini dengan husnul khatimah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi pembicaraan berkenaan dengan saat-saat manusia apabila di dalam keadaan sakratul maut, melalui perkhabaran-perkhabaran para nabi dan nabi-nabi yang terdahulu, ketika mana malaikat maut datang kepada seseorang waktu nak mencabut nyawa dia. Jadi hari ini kita berada pada muka surat 59. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Menurut sebuah riwayat dinukilkan oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab dia ni, Nabi Isa alaihi salam berjalan, terjumpa sebuah tengkorak. Mana ini tengkorak manusia. Ia menendangnya dengan kakinya seraya kata, berbicaralah. Ini di antara mukjizat lah, mukjizat para nabi yang terdahulu. Maknanya dengan izin Allah Ta'ala, sesuatu yang lama mati tu, yang dah lama dia boleh bicara balik. Jadi kita jangan hairan. Contohnya Nabi Musa alaihissalam, dia boleh menyembuhkan orang yang buta, orang yang sofa kan. Itu kita jangan hairan lah. Sebab tu mukjizat. Mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Pukul batu keluar air daripada pukul maknanya batu dengan tongkat maka keluar mata air kan, membelah laut dan sebagainya. Maka itu adalah di antara mukjizat-mukjizat yang ada pada nabi-nabi yang terdahulu, yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Maka seketika itu tengkorak itu pun berkata, wahai ruh Allah. Kenapa disebut ruh Allah ni? Kerana Nabi Isa ni dia lahir tak ada apa-apa, kan? Ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril supaya menirupkan ruh dalam perut ibunya, iaitu Siti Maryam. Jadi lahir tak berapa. Hari ini lahir tak berapa ramai juga, kan? Tapi bapanya ada hakikatnya, kan? Ini memang betul. Tak ada apa-apa kerana ketika mana Siti Maryam itu didatangi oleh malaikat Jibril mengkhabarkan bahawa kamu akan melahirkan seorang nabi, maka dia kata, bagaimana aku nak melahirkan seorang anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Jadi ini berbeza tuan-tuan. Maka kehendak Allah Ta'ala itu terletak di antara huruf dan nun. Bila Allah Ta'ala kun, maka jadilah. Tidak ada siapa yang boleh menghalang, kan? Jadi dengan sebab itu lahir, maknanya seorang nabi daripada perut ibu yang solehah, yang berkhidmat di masjid, kan? Menjadi khadam. Kerana Siti Maryam ini dia berkhidmat di masjid, sebagai khadam di masjid. Tiap-tiap hari Allah Ta'ala turunkan makanan daripada langit. Sehingga Nabi Yakub rasa hairan, masuk je dalam tempat anak saudara dia tu, masuk dalam tempat dia menghambakan diri tu, maka ada makanan. Dia kata, macam mana orang boleh sampai makanan, kan? Dia kata,
ini adalah rezeki daripada Allah. Dan ini kalau Allah Ta'ala nak bagi rezeki bighairi hisab, siapa-siapa pun tak boleh nak menghalangnya. Jadi nanti baca dalam surah Maryam, dalam juzuk yang ke-16 Allah Ta'ala berbicara dengannya. Okay. Dia kata, wahai ruh Allah, aku adalah seorang raja yang berkuasa pada kurun sewaktu sekian sampai sekian. Jadi dia terangkan dulu. Roh ni berkata-kata walaupun tidak tengkorak ini berkata-kata walaupun dah tak mempunyai jasad. Kan? Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan perkara yang mustahil. Bagaimana itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada satu hari ketika aku sedang duduk di atas singgasana kerajaan dengan mengenakan mahkotaku dan dikelilingi oleh para menteriku, tiba-tiba muncul malaikat maut di depanku. Dengan seronok-seronok, dengan kebesaran, dengan kemewahan, dikelilingi oleh menteri-menteri yang hebat, kan? Duduk di atas singgasana yang hebat sebagai sebuah kerajaan, memimpin sebuah kerajaan. Maka pada waktu itu malaikat maut datang. Berdiri depan dia, muncul di depan dia, sehingga seluruh tubuhku, kaku dan nyawaku langsung melayang kembali kepada Tuhan. Baru tengok aja tuan-tuan. Belum lagi malaikat maut, maknanya mengambil nyawa lagi. Malaikat maut cuma mengenalkan diri, aku malaikat maut, habis mati dah. Tuan-tuan, belum cabut nyawa lagi. Maknanya nak tunjuk kepada kita dahsyatnya tuan-tuan, ketika mana manusia menghadapi malaikat maut waktu sakratul maut. Cukup hebat. Makna baru dengar nama je, kan? Sampai maknanya boleh tercabut nyawa. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau juga tidak pernah ada saat perpisahan dengan orang-orang di sekelilingku. Kalau saja tidak pernah ada yang memutuskan semua kegembiraanku. Ini kata-kata satu kata-kata penyesalan. Tak? Rupa-rupanya hidup ni ada perpisahan rupanya. Apa perpisahan? Walaupun tidak berpisah dengan kehidupan, tak berpisah dengan harta benda, dengan anak-anak, kita akan terpaksa meninggalkan, mempisah. Kita akan terpaksa berpisah dengan mereka. Apa yang memisahkannya? Mati. Mati akan memisahkan kita. Walaupun hakikat kita tak nak. Dan walaupun hakikat kita tak mahu mati, tetapi inilah saat terakhir manusia. Dia akan berpisah, meninggalkan segala-gala yang dia ada. Harta, kekayaan, wang ringgit, anak penak, pangkat dan sebagainya. Macam mana dia sayang sekalipun, satu hari dia akan meninggalkan walaupun dalam keadaan terpaksa. Dia akan tinggalkan. Kalau saja juga tidak pernah ada yang memutuskan kegembiraanku. Kita mengharapkan kegembiraan ini sampai bila-bila. Tetapi ada saat kesedihan. Allah Ta'ala jadikan semua benda ni ada berpasang-pasang. Ada saat gembira dan mesti ada saat duka cita. Maka saat duka cita yang paling besar, iaitu apabila manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita boleh gelak ketawa sebab anak-anak, boleh gelak ketawa dengan sebab banyak harta, kemewahan dan sebagainya. Akhirnya besok kita akan menangis dan orang akan menangis pemergian kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah yang dikhabarkan melalui kisah ni kepada kita, supaya kita ambil iktibar bahawa kegembiraan tidak selalu berpanjangan. Suka, gembira, walau bagaimana panjang sekalipun, satu hari kita akan menangis. Dan orang akan menangisi kita. Inilah dia tuan-tuan, hakikat kehidupan yang kita kena faham. Kan? Sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham bahawa hidup dekat atas dunia ni sesuatu yang tidak kekal. Kan? Itulah petaka yang menimpa orang-orang derhaka dan orang-orang yang berhasil dihindari oleh oleh orang-orang yang taat. Makna kalau orang-orang derhaka, maka waktu saat sakratul maut, maka begitulah keadaannya. Kan? Dengan ketakutan, dengan apa? Dengan kepayahan waktu meninggal dunia, waktu nak meninggal dunia, mereka akan tempuh. Tapi bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah Ta'ala meringankan kematiannya, memudahkan urusan matinya, kan? Diberikan khabar gembira di saat dia nak mati. Ini di antara perkara-perkara yang akan ditemui oleh orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala ketika mana dia hidup dekat atas dunia. Maka sesungguhnya yang diceritakan oleh para Nabi hanyalah sekadar sakratul maut. Yang kita dengar kisah-kisah yang sebelum, dalam minggu-minggu pertemuan kita ni, yang kita dengar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan para sahabat yang lain tentang sakratul maut, ini hanyalah sekadar maknanya cerita yang kita nak mengambil iktibar. Bukan ketakutan yang dirasakan oleh orang yang melihat susuk malaikat maut. Seandainya seorang hanya melihatnya dalam mimpi sahaja, ia akan selalu tampak murung sepanjang hidupnya. Ni cerita malaikat maut ni tuan-tuan, bukan nampak. Kalau orang nampak pun boleh tercabut nyawa. Tapi kalau dia melihat malaikat maut pun dalam mimpi, itu dah memadai. Dia akan maknanya menjadi orang yang murung. Mana? Murung ni makna sedih sepanjang masa. Takut dalam sepanjang masa. Kenapa? Kerana keadaan malaikat maut itu sendiri ketika mana nak ambil nyawa orang. Lalu bagaimana jika dalam keadaan sedar melihatnya dalam bentuk menakutkan seperti itu? Nabi Ibrahim tengok malaikat maut, kalau dia bertumpa dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang asi, orang-orang yang buat mungkarat, macam mana keadaan dia? Kita dah cerita dah pada minggu lepas. Kita dah terangkan keadaannya malaikat maut ni, bentuknya pada minggu lepas. Jadi itu dah memada dah. Cukup dah memada. Namun seseorang yang taat akan melihat malaikat maut dalam susuk yang sangat tampan dan elok. Ni cerita, makna perkhabaran kepada kita bagaimana cerita orang yang dia taat waktu hidupnya, waktu dia nak sakratul maut, dia melihat malaikat maut ni macam mana keadaan dia, bentuknya bagaimana. Diriwayatkan oleh Ikrimah, Ikrimah bin Abu Jahal, anak kepada Abu Jahal yang memeluk Islam selepas daripada hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Dan daripada Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang penuh perhatian. Dia ni cukup ambil berat. Nabi Ibrahim ni bab mati ni dia cukup ambil berat. Dia bukan sekadar maknanya dengan amalannya nak tahu macam mana orang menghadapi sakratul maut, waktu nak mati macam mana, orang mungkar, orang taat macam mana keadaan malaikat maut datang kepada mereka. Ia memiliki sebuah rumah yang khusus untuk beribadat. Ni cerita maknanya bagaimana Nabi Ibrahim ada tempat ibadat yang khusus, ada rumah, rumah ibadat dia sendiri. Setiap kali ia pergi, ia selalu menguncinya. Rumah ibadat tak boleh kacau, orang tak boleh masuk. Tempat ibadat yang khas. Patutnya kita ni dalam ruang rumah kita, kalau kita tak mampu mengadakan bilik ke apa, sekurang-kurangnya kita kena ada satu sudut sudut yang menjadi mihrab untuk kita ni beribadat dekat situ, kan? Sepatutnya begitu tuan-tuan. Kalau tempat-tempat tempat kita duduk seronok tengok TV ada tempat, kan? Tempat makan ada tempat, tempat mandi, tempat buang najis ada tempat, tempat ibadat tak ada tempat. Semayang tengah-tengah rumah je, itu pun di bawah longgokkan baju je, kan? Malang tuan-tuan, semua tempat ada, tempat tidur ada, kan? Tempat kita buang najis pun ada tempat, siap dengan tile sekali, kan? Cantik tempat kita buang najis, kan? Tapi malangnya tempat ibadat tak ada. Dalam rumah kita tak ada tempat ibadat. Inilah dia tuan-tuan, menunjukkan bagaimana persiapan kita nak bertemu dengan Allah. Persiapan kita bagaimana kita nak menghadap Allah. Kita nak menghadap Allah, kita tak ambil berat. Tapi dalam bab-bab yang lain kita ambil berat, kan? Kita menyediakan tempat untuk kita bersantai. Kalau tak ada sofa, kita sediakan sofa. Ada tempat untuk kita baring. Kalau tak cukup dia punya kesejukan, pasang dengan aircon dia. Tapi tempat ibadat kita panas, tak ada cukup.
Kita nak semayang pun kita rasa tak selesa. Sebab apa? Sebab panas. Sehingga maknanya kita bila beribadat, kita tak dapat maknanya lama dalam ibadat kita. Sebab kita tidak ada persiapan untuk bertemu dengan Allah. Jadi bagaimana kita nak dapat maknanya khusyuk dalam ibadat dan sebagainya. Hari ni kita nak semayang, tuan-tuan, kita nak ibadat, kita tak buat persiapan dengan Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang semayang, baju pun tak pakai. Tapi kalau pergi shopping, Masya Allah, kan? Terlebih baju dia, kan? Kalau dia nak pergi ke maja-maja kenduri, baunya cukup harum. Tapi apabila dia nak bertemu dengan Allah, baunya macam-macam. Maka bagaimana persiapan, persediaan kita bertemu dengan Allah? Mana menunjukkan bahawa apa? Kita ni dengan Allah Ta'ala lebih-lebih kurang je. Tapi kalau dengan makhluk, mana kita berhabis-habisan. Inilah tuan-tuan keadaan kita bila nak bertemu dengan Allah. Jadi bagaimana Allah Ta'ala nak terima kita punya ibadat? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima kita punya doa? Sedangkan persiapan, pengorbanan kita ni, ketika mana nak bertemu dengan Allah, tak ada sama sekali. Jadi dengan sebab itu balik tengok-tengoklah tuan-tuan rumah kita ni, kan? Kalau tempat-tempat lain semua ada dia punya ruang dia, bagaimana kita nak ibadat? Mana ruang untuk kita ibadat? Mana ruang untuk kita baca Quran? Kadang-kadang kita baca Quran ikut-ikut suka kita je, dengan keadaan yang tidak terurus, kan? Jadi dengan sebab itu sediakanlah. Kalau kita nak menghadap Allah, Allah Ta'ala beri kita pakaian, Allah Ta'ala beri kita rezeki, tuan-tuan, maka kita korbankanlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala tengok dengan amal kita, apa yang kita lakukan dengan nikmat yang dia beri kepada kita. Nikmat ni diguna untuk baik ataupun tidak, yang sebaliknya. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim ni dia ada tempat ibadat dia yang khusus, sehingga tempat ibadatnya kalau dilepas guna, dia kunci, orang lain tak boleh masuk. Tak ada siapa-siapa boleh masuk. Khusus untuk ibadat aja, untuk dia maknanya beruzlah, kan? Untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setiap kali dia pergi, dia akan menguncinya. Pada satu hari ketika pulang daripada pulang ke rumah tersebut, maka dia melihat ada lelaki di dalam dia. Dia jadi rasa dia dah kunci bilik yang diguna untuk ibadat ni. Tapi satu hari dia tengok ada orang dalam bilik. Macam mana boleh masuk ni? Maka dia pun bertanya kepada orang itu, siapa yang mengizinkan kamu masuk ke dalam rumahku? Mana dalam tempat ibadat dia tadi. Orang itu menjawab, aku diizinkan masuk oleh pemiliknya. Mana? Pemilik segala yang memiliki. Faham tu? Pemilik bagi segala yang memiliki. Kita ni pemilik, tetapi yang memiliki itu ialah Allah. Kita milik je ni, semua ni kita milik. Tapi milik kita tu Allah Ta'ala yang bagi. Bukan sesuatu yang kekal, satu masa kita tinggal, walaupun itu milik kita. Tu sebab kita tak boleh kata ini hak mutlak kita. Mana datang hak mutlak kita, kan? Yang kita ada ni semua Allah Ta'ala bagi pinjam, kan? Kalau satu yang mutlak, kita tak akan tinggal dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkata dia, maka Ibrahim menyangkal, akulah pemilik rumah ni. Bila orang ni kata aku diizinkan oleh pemiliknya, dia kata tak, ini rumah aku, ini milik aku. Maka orang itu berkata, aku diizinkan olehnya, nya tu ialah Allah, yang lebih berhak atas rumah ini daripada kamu ataupun aku. Dengar macam tu, Ibrahim pun berkata, kalau begitu, apakah kamu ini malaikat maut? Cepat dia tangkap tu tuan-tuan, kan? Satu tempat yang terkunci dia boleh masuk, ini bukan orang sembarangan. Ini sentuh orang yang luar biasa. Cepat dia menangkap. Maka berkata malaikat maut, menjawab, benar, akulah malaikat maut. Kalau kita dengar malaikat maut, mati dah, kan tak? Ni Nabi Ibrahim ni. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, apakah kamu boleh memperlihatkan susukmu kepadaku ketika kamu datang mencarut nyawa orang yang beriman? Dulu dah ditengokkan tentang bagaimana orang-orang yang maasi, orang yang fasik, datang kepada orang yang fasik, orang buat maksiat.
Maka malaikat maut menjawab, tentu berpalinglah daripadaku. Ibrahim pun alaihissalam berpaling, dan ketika berpaling kembali ke arah malaikat itu, tampaklah sosok seorang pemuda gagah lagi tampan, berpakaian indah dan menaburkan aroma, iaitu bau-bauan yang sangat harum. Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, seandainya orang yang beriman melihat susukmu saat itu juga, ia akan mati. Baginya hal itu sudah cukup sebagai balasan di atas amal kebajikannya. Dengan kau ni tunjukkan ketika mana nak ambil nyawa orang-orang yang beriman, melihat akan susuk tubuh engkau, dengan keadaan engkau, dengan bau-bauan dan sebagainya, itu sudah cukup menjadikan ia sebagai satu balasan di atas kebajikan dia sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkhabaran yang datang daripada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita dalam dua situasi, iaitu bagaimana kalau datang kepada orang taat, malaikat maut datang kepada orang taat, dan malaikat maut datang kepada orang yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika petaka berikutnya adalah melihat kedua malaikat pencatat amal. Ni dah tengok bagaimana malaikat maut, bagaimana pula melihat maknanya malaikat yang mencatat amal, kiraman katibin, kan? Dia yang mencatat sama ada yang baik ataupun yang tidak, yang sebaliknya. Maka disebutkan oleh Wahib, mengatakan, aku mendengar bahawa setiap orang yang mati pasti akan diperlihatkan kepadanya dua malaikat yang bertugas mencatat amalnya. Makna waktu orang ni tuan-tuan, makna mati, yang mati, maka malaikat pencatat amal ni akan diperlihatkan kepada dia. Tadi satu keadaan, waktu sakratul maut, dia dah melihat malaikat maut. Satu keadaan selepas mati, maka dia akan melihat pula malaikat yang mencatat amal dia, sama ada amal baik ataupun sebalik. Jika ia seorang yang taat, kedua-dua malaikat itu akan berkata, semoga Allah memberimu balasan yang baik. Ini doa daripada malaikat, kiranya orang yang mati itu orang yang buat amal kebaikan ke atas dunia. Moga-moga Allah Ta'ala rahmat kau, berikan kebaikan kepada kau. Banyak majlis kebaikan yang kamu selenggarakan, dan kami ikut duduk di tengah-tengahnya. Siapa yang menganjurkan program-program macam ni? Program baik. Malaikat ada. Malaikat memerhatikan. Bahawa ini memang program yang baik. Kita jaga masjid, kita urus masjid, walaupun manusia tak tahu, manusia tak beri kita apa-apa penghormatan, kita jaga tempat baik, malaikat memerhatikan tuan-tuan. Dia ni memang duduk tempat baik, kan? Malaikat perhatikan. Sebab tu kalau kita ni tuan-tuan, tak ada orang menghargai kita, tak ada orang menilai kita, tak apa. Yang pentingnya malaikat dua-dua ni menghargai kita. Besok dekat ketika mati, dia akan bersaksi dengan apa yang kita buat, kan? Hari ni kita datang dalam majlis-majlis ilmu, kita buat kebaikan, para malaikat menjadi saksi kepada kita. Kita datang dalam majlis-majlis ilmu. Aku perhati, engkau memang tiap-tiap hari, Isnin, malam Selasa memang datang kuliah. Tercatat tuan-tuan, kan? Maka kalau tidur, tulis lah. Datang tapi tidur, tulis juga. Kalau datang tapi bersembang, tulis juga. Semuanya ada tulisan. Tidak ada yang tak ada catatan tuan-tuan, kan? Semuanya ada. Sebab tu tuan-tuan, kita tahu bahawa ini ada yang mencatat ni. Sebab tu kita kena buat baik. Kita tidak boleh menipu Allah Subhanahu wa taala, kerana catatannya tetap sesuatu yang tidak akan termasuk, tidak terpadam, dan ianya merupakan catatan yang benar-benar tepat, yang orang tak boleh tolak dan orang tak boleh menyangkal apa yang dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, hari-hari kena wakafkan diri kepada tempat-tempat baik. Kena wakafkan diri duduk pada tempat-tempat yang baik. Carilah ruang waktu.
Sibuk macam mana sekalipun kita kena ingat. Besok malaikat waktu mati kita ni, malaikat maut akan datang kepada kita. Kau buat baik, dan nanti dia terangkan kebaikan, kan? Dan kamu beramal soleh, kamu buat amal soleh ni, maka malaikat akan tu, ni amal soleh kau, amal soleh kau. Dan kami ikut menyaksikan. Engkau sembahyang, aku saksikan, kata malaikat. Kau bangun tengah malam, kami saksikan. Engkau baca Quran, kami saksikan. Semua ada catatan, tuan-tuan. Kan? Ini yang kita nak tu, kan? Kalau kita tunjuk pada manusia, maka binasa. Kan? Orang sebut, maka jadi riak. Sebab tu, kalau orang tak beri penghormat, tak apa. Tak dapat anugerah, tak apa. Kan? Sebab ini yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman, kita kena yakin. Manusia walaupun tak menghargai, manusia kita buat banyak pun orang tak kata kita tak buat kerja, tak apa. Yang pentingnya kita yakin malaikat-malaikat itu ada. Kan? Malaikat-malaikat Allah Ta'ala yang mensaksi yang kita ada. Tak payah kita nak tunjukkan diri, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat dan rahmatah. Kalau sesuatu benda yang baik, kalau orang tak nampak, akhirnya nampak kebaikannya. Tak usah risau. Kan? Jadi dengan sebab itu, jangan sedih hati. Kan? Kenapa kita tak dapat anugerah? Kenapa kita tak dapat gini? Tak payah. Kan? Jadi kita kena ingat. Hari ini kita baca, beriman dengan maknanya, kematian, bahawa ini perkhabaran yang disebutkan kepada kita. Maka mudah-mudahan, dia kata, sebaliknya jika ia orang yang jahat, kedua malaikat itu berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberimu balasan yang Allah tidak memberi kepadamu balasan yang baik. Banyak kata-kata keji kamu, ucapan-ucapan kamu ucapkan dan kami ikut mendengarnya. Mana orang yang buat jahat, malaikat kata, mudah-mudahan kau tidak dapat kebaikan daripada Allah. Tengok, kau cakap ni, tengok apa ni kau buat ni. Semua aku tunjukkan. Nak buat macam mana, tuan-tuan? Kita tidak boleh lari sebab semua adanya catatan. Bukan setakat catatan aja, CCTV pun ada. Tengok gambar ni, gambar tengok. Nah, tak cukup dengan tulisan. Kalau tulisan kita kata, mana itu kau silap catat tu. Tengok gambar ni. Sekian, siap ada dia punya tarikh kali. Ni tengok ni, sekian hari bulan, sekian hari bulan, engkau isap rokok kat beranda ni. Nampak? Kau nak lari macam mana? Tuan-tuan, nak lari macam mana? Semuanya terakam, tuan-tuan. Semuanya terakam. Tuan-tuan, kalau kita CCTV pasang kat rumah ni, paling lama dia boleh simpan dalam masa 2 minggu. Habis 2 minggu, dia delete. Tak? Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat yang melakam ni sampai bertemu Allah. Bukan sehari dua, tuan-tuan, sampai bertemu dengan Allah. Kan? Suatu amal yang akan kekal, yang baqa'. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dia dengan baqa' yang kekal, maka di sisi Allah Ta'ala tu dan di sisi manusia yang kekalnya adalah amal. Itu yang akan dibawa balik. Bertemu dengan Allah, jasadnya musnah, semua habis. Hartanya semua akan ditinggalkan. Tapi yang dia bawa balik suatu yang kekal ialah amal. Sebab tu kita kena tahu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Kita kena tahu. Benda ni kita kena tahu. Dan kita kena ambil berat dalam masalah ni. Semua, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, semua akan terakam, tercatat di sisi para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah tidak memberimu balasan yang baik. Malaikat doa kan, engkau ni tak kebaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala tak beri engkau kebaikan. Doa malaikat, tuan-tuan, bukan doa kita. Benar? Bukan doa kita. Ini doa malaikat. Hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diciptakan oleh Allah Ta'ala taat. Dia kalau buat taat, maka maknanya tak ada apa yang menyeleweng daripada dia. Sudah tentu doa orang yang taat ini, hamba yang taat ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika itulah orang-orang yang sekarat hanya boleh memandang lesu ke arah kedua malaikat tersebut dan selamanya tidak akan kembali lagi ke dunia. Apa yang dipaparkan, apa yang ditunjukkan oleh para malaikat, hanya boleh tengok je. Nak balas balik tak boleh, nak cakap balik tak boleh, nak minta balik dunia tak boleh. Sebab apa, tuan-tuan?
Hidupnya sekali, matinya sekali, dan hidupnya sekali. Ni hari ni kita hidup, besok mati, dan hidup untuk kembali kepada Allah yang hidup untuk selama-lamanya, iaitu untuk menghadapi dua kemungkinan, sama ada khairi wa syari, kebahagiaan ataupun penderitaan. Itu je tuan-tuan, kesudahannya. Ni. Dan ketiga daripada saat orang mati ni tuan-tuan, kita dah sentuh dari itu. Yang pertama, saat tercabutnya nyawa. Yang keduanya, ketika mana menyaksikan malaikat maut. Dan masuk yang ketiga, iaitu petaka yang dialami ketika mana orang yang derhaka itu menyaksikan tempat mereka di neraka. Orang-orang yang dalam sakaratul maut ni, orang-orang yang nak mati tuan-tuan, kalau sekiranya dia ni orang baik-baik, Allah Ta'ala nampakkan syurga. Itu sebab kenapa dinamakan syuhada. Syuhada ni kerana apa? Kerana dia, waktu dia meninggal dunia, Allah Ta'ala telah nampakkan tempat di dalam syurga. Sebab tu dikatakan syuhud, makna memerhati, dia melihat dia. Maka begitu juga maknanya orang yang ketika mana dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mana dia mati, maka malaikat maut, malaikat akan menunjukkan kepada dia tempat di dalam neraka Allah. Satu, sebab tadi dia dah melihat makna dahsyatnya malaikat maut. Yang kedua, digambar, dibawa, dipaparkan, gambarkan kepada depan dia bagaimana neraka yang dia akan masuk dalam tu. Belum lagi tuan-tuan, belum lagi soal hisab, tapi dah ditunjukkan kepada dia, ni tempat kembali engkau, kan? Tempat kembali engkau. Jadi dah ditunjukkan awal-awal. Mereka bahkan sudah dicengkam rasa takut yang luar biasa sebelum menyaksikan peristiwa tu. Maknanya tengok, belum lagi makna masuk, tengok keadaan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia dah rasa takut dah. Belum masuk lagi tuan-tuan. Kalau kita baca ayat-ayat Quran, kita akan dapat gambaran bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti tuan-tuan bacalah, baca daripada surah An-Naba. Baca surah An-Naba, amma yatasaalun, tengok cerita syurga, cerita neraka, bagaimana penghuni syurga, orang penghuni neraka ni makan apa, keadaan dia dalam neraka macam mana, tuan-tuan baca. Baca surah apa ni, surah Infitar, Al-Insyiqaq. Baca surah-surah ni tuan-tuan, ceritanya Masya Allah, kan? Kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut tentang syurga. Nanti baca suratul Mursalat, kan? Baca cerita neraka syurga Allah Ta'ala sebut. Itu cerita, maknanya surah daripada juzuk 28, 29 dan 30 ni, itu dia punya ceritanya banyak. Nak tahu cerita soal neraka syurga, tengok, baca surah-surah ni. Juzuk-juzuk yang terakhir daripada Quran. Kita baca selalu. Mudah-mudahan kita dapat iktibar dan dapat manfaat daripada apa yang kita baca. Sebab ketika sedang mengalami sakratul maut, tenaga mereka telah lenyap. Orang bila dalam sakratul maut ni dia tak ada tenaga dah. Badan dah kaku, kan? Suara pun antara dengar dan tak dengar. Tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Nak lawan, nak lari tak boleh. Kaki semuanya tegak, menjadi kejang. Kenapa? Ketakutan dalam sakratul maut. Tak boleh buat apa-apa. Dia kata sebab seketika sedang mengalami sakratul maut, tenaga mereka telah lenyap, sementara roh mereka mula merayap keluar daripada jasad. Bila saat sakratul maut ni, maknanya malaikat maut datang. Kalau sekiranya dia orang jahat, maka roh ini akan bertempiran, maknanya dalam tubuh. Nak keluar ikut mana? Semua daripada juzuk tidak membenarkan dia keluar. Sebab kita kalau roh orang baik, dia keluar daripada ubun-ubun kita. Tapi orang jahat ni,
roh nak keluar ikut ibu ubun. Ibu ubun kata, aku tidak membenarkan kau lalu kat sini. Sebab engkau orang jahat. Allahu Akbar. Malaikat kata, keluar wahai roh. Dia lari pergi ke tangan, ke jari-jari dia, ke kaki dia. Tempat yang bukan keluar, tuan-tuan. Bukan tempat keluar. Bagaimana, tuan-tuan, tempat yang bukan keluar? Kita dah baca dah hari tu. Ibaratnya kalau satu benda kita masukkan, kita tucukkan dalam tempat ya, dia bukan ada lubang, kita masukkan satu jarum yang ada dia punya jarum-jarumnya, kita tarik. Bagaimana keadaannya? Benda tu bukan tempat keluar. Bagaimana kalau satu benda nak keluar bukan daripada tempat dia? Ubur-ubur ni memang tempat keluar. Hari ni dia tak keluar daripada tempat dia. Bagaimana keadaan? Tuan-tuan nak gambar, tuan-tuan nak beritahu pun kita tak boleh nak gambar kan? Bertempian maknanya roh itu dalam merayap ke seluruh jasad kerana nak keluar ketika mana dia malaikat maut. Itu yang kita dengar macam-macam. Ketika dia menanggung kesakitan, meraung kesakitan sampai terkeluar lidahnya, berbuih-buih mulut dia, kan? Sampai terbeliak biji mata sebab dia tak boleh nak keluar. Allahu Akbar, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Tak boleh nak kita gambarkan keadaan bagaimana orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana saat roh dia nak keluar daripada tubuh badan dia. Dan namun roh mereka baru keluar setelah mereka mendengar suara malaikat maut menyampaikan salah satu daripada dua khabar, iaitu bergembiralah wahai musuh Allah dengan azab neraka. Dengar macam tu keluar biar. Ataupun khabar bergembiralah wahai kekasih Allah dengan syurga. Di sinilah timbul rasa takut dalam hati orang-orang yang berakal. Inilah tiga keadaan bagi orang yang nak mati, tiga keadaan yang dihadapi, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sakitnya ketika mana maknanya nak mati. Yang keduanya dia akan melihat malaikat maut. Dan yang ketiganya, tuan-tuan, Allah Ta'ala menunjukkan neraka kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah. Waktu dia mati, waktu dia nak mati, Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia neraka, walaupun dia belum masuk lagi. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersabda Nabi SAW, lan yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannati awin nari. Rawahu Abi Dunya. Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan keluar daripada dunia. Makna seorang tu tak akan mati. Tak akan maknanya keluar dia daripada dunia ni, daripada alam ni, sebelum dia mengetahui di mana tempat kembalinya. Maknanya, tuan-tuan, ketika mana dia belum masuk dalam kubur lagi, maka tidak akan dia masuk dalam kubur, melainkan Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepadanya dulu mana kesudahan dia. Sama ada dia ni masuk neraka ke ataupun masuk syurga. Sebab tu Rasulullah beritahu bahawa dia sebelum dia masuk, meninggalkan alam ni, makna dunia ni, maka diperlihatkan tempatnya di syurga ataupun di neraka. Allah, ini yang paling takut, tuan-tuan. Sebab dekat atas dunia lagi, orang dah dapat keputusan dah. Dia punya natijah hidup dia 60 tahun, 70 tahun, maka Allah Ta'ala dah nampakkan dulu kat atas dunia sebelum dia masuk dalam kubur Allah. Dalam kubur tu cerita lain. Bagi orang yang taat, maka kubur itu permulaan bagi syurga. Syurga tak? Kalau sekiranya dia orang jahat, maka kubur itu adalah pintu-pintu dan lubang-lubang daripada neraka Allah Ta'ala. Itu cerita lain, tuan-tuan. Tapi ke atas dunia lagi Allah Ta'ala dah tunjukkan tempat dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mendengar hari ini, hendaklah ada dalam diri kita rasa keinsafan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beristighfar banyak-banyak. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita istighfar ni tidak boleh sekali, kan?
Kita hendaklah maknanya beristighfar atas istighfar. Kemungkinan istighfar kita yang pertama tu ialah kerana kita ni ada dosa. Nak beristighfar dengan sebab kita berdosa, maka hendaklah diulang istighfar kita. Walaupun kita beristighfar tapi kita berdosa lagi, kan? Dengan sebab itu berbanyakkanlah istighfar. Kerana orang-orang salafus salih daripada kita beristighfar bukan sehari, 30 tahun, 40 tahun beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu kita ni yang terdedah dengan dosa, terdedah dengan banyak tuan-tuan, maknanya kederhakaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfarlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melazimkan dengan penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ila akhir. Sekurang-kurangnya tuan-tuan tiap-tiap hari, sekurang-kurangnya kena ada baca istighfar ni. Penghulu istighfar ni tuan-tuan, kalau tak boleh baca banyak, tiap-tiap hari mesti kena baca sekurang-kurangnya 3 kali tuan-tuan. Sekurang-kurangnya 3 kali baca. Nah, kalau tuan-tuan tak boleh nak baca maknanya beratus-ratus, bacalah sekurang-kurangnya 3 kali. Jangan sampai tak baca langsung. Kerana ini penghulu istighfar, dan seafdal-afdal istighfar yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun istighfar yang mudah-mudah ni, astagfirullah, astagfirullah, kita boleh buat. Tapi yang penghulu istighfar ni jangan ditinggalkan, mesti baca. Tiap-tiap hari kena baca. Tak boleh pagi, petang, tak boleh petang sebelum tidur, bacalah tuan-tuan. Atau bangkit daripada malam, bacalah penghulu istighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah nanti kita sambung bicara kita pada minggu yang akan datangnya, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.